Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan apakah itu populasi dan juga sampel dalam kajian. Baik, populasi ini adalah salah satu dia punya definisi adalah golongan ataupun orang yang kita nak kaji ataupun orang yang kita nak berikan spesifik test, kita nak berikan spesifik soal selidik, kita nak berikan apa yang kita nak tahu terhadap populasi tersebut. Contohlah, kita bagi contoh populasi ini adalah, kita bagi contoh pelajar tahun 4 jurusan kejuruteraan IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam. Mungkin kita nak buat kajian berkenaan dengan tahap lepas pada latihan industri, pelajar-pelajar engineering IPTA, ataupun mungkin kita nak tahu dia punya kebolehan bercakap, berkomunikasi di dalam tahun 4 jurusan kejuruteraan IPTA. Contohnya, bilangan populasi pelajar tahun 4 jurusan kejuruteraan ni yang mempunyai, orang kata, dia punya kriteria, dia punya spesifik punya kriteria tu adalah benda yang sama, iaitu tahun 4 jurusan kejuruteraan IPTA. Jadi kita nak buat kajian terhadap mereka. Contohnya bilangan mereka adalah seramai 5,500. Satu Malaysia contoh. Jadi kita boleh kaji. Jadi kita tahu bahawa bilangan dia 5,500. Ataupun kita nak kaji berkenaan guru matematik tingkatan 3. Mungkin kita nak tanya pendapat beliau terhadap PT3 contoh dalam subjek matematik, ataupun pencapaian ataupun kompetensi pengetahuan guru matematik tingkatan 3 satu Malaysia. Bilangan dia adalah 2,000 orang. Maknanya kat sini, populasi ni lah adalah populasi bilangan orang ataupun bilangan golongan yang mempunyai kriteria yang sama terhadap dalam kajian tersebut lah. Baik, itu adalah maksud populasi. Yang kedua adalah sampel. Apakah itu sampel? Sampel ni adalah, dianya adalah satu kelompok golongan yang sama yang berada di dalam populasi yang akan mewakili populasi. Maknanya sampel ni adalah dianya adalah golongan yang berada dalam populasi yang akan digunakan dalam kajian sebenar, dan ianya akan mewakili populasi dan ianya mempunyai kriteria yang sama dengan populasi. Kita ambil contoh macam ni lah. Maknanya sampel bagi populasi pelajar tahun 4 jurusan kejuruteraan ini adalah orang yang sama, tapi berapakah bilangan mereka? Untuk nak dapatkan sampel, maknanya sampel ni dia lebih sikit daripada populasi. Contoh populasi untuk yang contoh pertama ni seramai 5,500 orang, maknanya sampel tak sampailah 5,500. Ataupun populasi untuk yang kedua ni, guru matematik tingkatan 3 ni seramai 2,000 orang. Ini contoh lah. Maknanya sampel yang mewakili populasi guru matematik ni, dia kena kurang daripada 2,000 orang. Baik, ada tiga kaedah yang biasa kita gunakan untuk mendapatkan bilangan sampel di dalam satu populasi. Yang biasanya kita akan gunakan peratusan lah. Contoh, kita ambil 10% daripada bilangan populasi, 30% daripada populasi, ataupun kita boleh ambil, maknanya kurang daripada 1,000 orang. Kita ambil contoh macam ni. Contoh bilangan populasi seramai 100,000 orang. Kalau kita gunakan 10%, maknanya 10% daripada 100,000 adalah 10,000 orang. Tapi 10,000 orang masih lagi ramai. Maknanya ada certain rujukan dia kata boleh ambil kurang daripada 1,000 orang. Maknanya kita ambil daripada 10,000 tu yang sepatutnya kita ambil 900 orang lah, contoh. Itu contoh, maknanya kita gunakan peratusan. Yang kedua yang biasa digunakan oleh pekaji adalah menggunakan jadual Craigie-Morgan. Craigie-Morgan ni adalah jadual ni daripada 1970, yang dah lama, dekat hampir 50 tahun. Jadual ini yang meletakkan bahawa contoh N ni adalah bilangan populasi, S ni adalah bilangan sampel. Contoh, kita ambil contoh bila N ni 10, sampel yang cadangkan 10 maksimum lah. Ataupun contoh N ni adalah 100,000, sampel yang mewakili populasi 100,000 ni hanya seramai 384 orang. Ini biasa kita gunakan lah. Maknanya kita gunakan dalam kajian, kita nak dapatkan bilangan sampel untuk satu populasi tu, biasanya kita akan guna Craigie-Morgan. Lepas tu yang terbaru adalah kita gunakan perisian G-Power. Ini lambang G-Power lah. Maknanya kita gunakan perisian G-Power, ada certain requirement yang kita kena masukkan dalam perisian itu.
untuk kita dapatkan bilangan sampel kajian. InsyaAllah dalam video yang akan datang saya akan share berkenaan penggunaan G-Power. Baik, saya ambil contoh. Kita ambil contoh pengiraan populasi dan juga sampel. Macam tadi saya terangkan populasi adalah bilangan keseluruhan golongan yang kita nak kaji. Sampel adalah yang mewakili bilangan golongan tersebut. Kita ambil contoh pelajar populasi pelajar tahun 4 jurusan kejuruteraan IPTA seramai 5,500 orang. Saya gunakan sampel ni, saya nak guna jadual kerajaan Morgan. Menggunakan kerajaan Morgan, kalau tengok sini 5,500. Kalau kat sini bilangan dia di antara 5,000 dan 6,000. Maknanya di antara 357 orang sampel ataupun 361. Biasanya kita akan ambil yang lagi banyak. Maknanya kalau contoh 5,500 ni berada di antara 5,000 dan 6,000. So kita akan ambil sampel ataupun populasi yang 6,000. So kita akan ambil 361 orang sampel yang mewakili bilangan populasi seramai 5,500 orang. Maknanya kita ambil 361 pun dah cukup untuk mewakili maksud ataupun jawapan terhadap soalan kajian kita untuk yang 5,500 orang. Ini baru kita nak tahu bilangan sampel. Bagaimana kita nak dapatkan 361 orang ni? Dia ada, nama dia adalah teknik persampelan. Macam mana kita nak dapatkan, kita nak guna kaedah apa untuk dapatkan 361 orang ni? So itu saya akan sharekan dalam video yang akan datang. Itu sahaja untuk video kali ini, iaitu berkenaan populasi dan juga sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.